Okay, baik. Muka surat 200, ayat yang ke-83 ya. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik. Ayat pertama kita hari ini, fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa kullan takhruju ma'iya abada. Okay, boleh ya? Betul kat situ kan? Ustaz, Ya. minggu lepas kita berhenti ayat 81. 82 kot. Pasal ketawa sikit gelap banyak. Oh, okey. Tak apa. Ha, Saya ada 81. Okey, tak apa. Betul, 82 Ustaz. Betul. 82. Sebab saya rasa saya dah cerita pasal ketawa sikit dengan gelap banyak ketawa sikit kan. Okey, baik, tak apa. Faham maka, okey. In jika raja'aka mengembalikan kamu. Raja'a tu mengembalikan, ka tu kamu. Okey. Faham maka in jika raja'aka mengembalikan kamu, Allahu oleh Allah, Allahu oleh Allah, okey. Ila kepada ta'ifatin satu golongan. Ta'ifatin satu golongan. Okey. A party satu golongan. Minhum daripada mereka. Okey. Fa maka ista'zanuka mereka meminta izin kepadamu. Ista'zanuka mereka meminta izin kepadamu. Okey, faham maka ista'zanuka mereka meminta izin kepadamu li untuk al-khuruj keluar. Al-khuruj keluar. Keluar. Keluar tu maksud keluar untuk berperang lah ni. Keluar ni bukan keluar pergi jalan-jalan, keluar untuk berperang. Faham maka Qul katakanlah lan sekali-kali tidak akan. Okay, never ever. Takhruju kamu keluar. Okay. Ma'i bersamaku. Abadan selama-lamanya. Okay. Wa dan lan sekali-kali tidak akan tuqatilu kamu berperang ma'i bersamaku aduwan dengan musuh. Perkataan adu ni dah biasa jumpa kan? Inna syaitana lakum aduwwum mubina. Jadi aduwan dengan musuh. Terjemahkan dia. Kapten Latif terjemahkan. Kapten Haji Abdul Latif terjemahkan boleh? Okey. Maka jika maka jika kamu mengembalikan kamu oleh Allah kepada satu golongan daripada mereka, maka mereka meminta izin kepadamu untuk keluar. Maka katakanlah, sekali-kali tidak akan kamu keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak akan kamu berperang bersamaku dengan musuh. Okey, baik. Kita sekarang surah At-Taubah membincangkan tentang golongan-golongan munafik yang sengaja tak nak pergi perang bersama Nabi SAW. Menceritakan tentang golongan-golongan munafik yang sengaja cari alasan untuk tidak mahu berperang bersama Nabi SAW.
Ayat 81 minggu lepas. Ayat 81 Allah kata farihal mukhallafun. Orang-orang yang tak pergi, dia bagi alasan tipu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pergi perang, dia rasa gembira. Seronok tak payah pergi. Orang lain kena susah payah, orang lain kena pergi berjuang dalam keadaan panas, letih, daga, lapar dan sebagainya. Orang-orang munafik tak payah pergi, mereka gembira. Mereka gembira sebab tidak terpilih. Mereka gembira sebab tidak terpilih untuk berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat 82 minggu lepas Allah Taala kata biarlah mereka ketawa. Seronok kan tak dapat pergi gelak, seronok, suka-suka dapat minum-minum, dapat sembang-sembang. Seronok main dengan anak-anak, main dengan bersembang dengan jiran-jiran, seronok. Maka Allah Taala kata ayat akhir minggu lepas, biarkanlah mereka bergembira sedikit, nanti mereka akan menangis banyak ke akhirat. Kat dunia ni gembira, katakanlah mereka gembira hari-hari pun. Katakanlah orang kafir ataupun orang munafik dalam ayat ni, hari-hari gembira. Hari-hari gelak kerja dia. Orang munafik, kita tengok dia gelak, ketawa, suka, riang, ceria je hari-hari. Tak nampak ada masalah langsung. Macam penyampai radio. Penyampai radio ni kita tengok dia ceria je seumur. Tak nampak macam ada masalah. Contohlah kat dunia ni kan. Jadi katakanlah orang munafik ni seumur hidup dia gembira je. Maka gembiranya mereka itu tetap sedikit dibandingkan dengan akhirat. Dibandingkan dengan tempoh akhirat, gembiranya mereka itu sikit, tak ada apa langsung. Maka Allah Ta'ala kata biarlah dia suka-suka, seronok, gembira kat dunia ni, kat akhirat nanti, barulah dia tahu masa mereka menangis sebanyak-banyaknya. Okey, baik. Ayat sekarang ni, Allah Ta'ala masih lagi nak menyampaikan penghinaan terhadap mereka. Kalau kita tengok balik ayat minggu lepas, ayat 79, tolong baca ayat 79. Kak Ram boleh tolong baca tak Kak Ram? Ayat 79, ayat minggu lepas. Buku surat sebelumnya, tolong baca Kak Ram. Kak Ram tolong baca. Okey, baik, tak apa. Tuan Haji Tunai boleh tolong baca? Tuan Haji Tunai. Ada Kak Ram ada. Tak, ayat 79 Ya. yang berbunyi alladzina yalmizu tu. Ya, betul. Baca terjemahan dia. Orang-orang iaitu orang-orang yang mencela orang-orang yang bersukarela daripada orang-orang mukmin dalam sedekah mereka, dan orang-orang yang tidak mendapati melainkan sekedar kesanggupan mereka. Fayaskharu maknanya mereka memang merendah-rendahkan terhadap atau telah menghina oleh Allah terhadap mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Okey, baik. Jadi kita dalam page 200 ni Allah nak cerita penghinaan terhadap orang munafik di dunia. Allah nak cerita betapa hinanya Allah Ta'ala buat pada orang munafik di dunia. Ayat 80, Kak Ram baca tadi ayat 79. Ayat 80 Allah cakapkan Nabi, wahai Muhammad, kau minta ampun ke tak minta ampun ke, mereka memang tidak akan diampunkan. Mereka memang tidak akan diampunkan. Kau minta ampun 70 kali ke berapa kali pun mereka tidak akan diampunkan. Maka sekarang masuk penghinaan yang seterusnya untuk mereka. Penghinaan yang seterusnya untuk mereka ialah Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kamu balik daripada Tabuk nanti, katakanlah Allah Ta'ala mengembalikan kamu. Maksudnya kamu pergi perang ni, kamu selamat balik semula ke negara kamu. Kamu pergi perang ni, kamu selamat balik semula ke negara kamu dalam keadaan kamu tidak ditimpa kekalahan, kematian dan sebagainya. Itu maksud ayat ni. Maka katakanlah kamu bertemu balik dengan kumpulan munafik. Ta'ifatin minhum tu kumpulan munafik. Kamu dah pergi perang Tabuk sekarang. Kamu dah pergi perang Tabuk. Kamu balik dalam keadaan selamat. Kamu bertemu semula dengan grup yang malas pergi perang, gembira tak terpilih pergi perang tu. Lalu akan datang, kamu mungkin akan pergi peperangan lain. Kamu mungkin akan pergi peperangan lain. Dan mungkin dalam peperangan lain tu, kamu akan berhadapan dengan pihak musuh yang sedikit. Musuh yang sedikit. Okey? Sekarang ni peperangan Tabuk, musuh ramai, jauh pula tu. Maka geng-geng munafik ni tak nak pergilah. Tak nak pergilah. Kemungkinan kalah ada. Kemungkinan mati dalam perjalanan ada. Tapi katakanlah nanti kamu balik, kamu ada peperangan lain pula dengan puak yang lagi sikit pada kamu dan kemungkinan untuk menang tu besar. Lalu geng-geng munafik ni minta izin nak pergilah.
Sikit Munafik ni orang. kalau peperangan tu mereka nampak keuntungan dunianya hebat-hebat, keuntungan dunianya Masya Allah, mengagumkan, menawan hati, nak pergi. Mesti nak pergi. Kita dah lalu kan ayat tentang orang munafik. Boleh tak buka muka surat? Okey, 42. Muka surat 194 ayat muka surat 194 ayat 42. Ayat 42. Okey. Tolong baca Tuan Haji Tunai boleh? 2929. Muka surat 194 ayat 42. Tolong baca Tuan Haji Tunai. Mereka Ada kiranya 29 Tuan Haji Tunai. Okey, baik. Ayat berapa Ustaz? 42. 42. Ha. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, nescaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, nescaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri. Dan Allah mengetahui bahawa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Okey, nampak Allah Taala kata, sekarang ni Tabuk tu jauh, dah lah jauh. Yang kedua, kemungkinan nak menang tu tipis, kemungkinan kalah tu besar. Jadi baik tak payah pergi, macam bunuh diri je. Tapi kalaulah tempat tu dekat, peperangan tu tempat tu dekat dan peluang untuk beroleh harta benda tu sangat besar. Kemenangan tu, peluang untuk beroleh kemenangan tu sangat besar. Maka mereka nak pergi tak? Mestilah nak. Mestilah nak sebab confirm boleh menang, confirm dapat harta ghanimah, mestilah nak. Dia Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, lepas ni kamu balik Tabuk ni jumpa geng-geng tu lagi, yang malah pergi perang tu. Mereka minta izin nak keluar lepas ni. Mereka minta izin tu bukan setiap kali peperangan. Mereka minta izin bukan setiap kali peperangan. Mereka minta izin, okey, mereka minta izin bila peperangan yang kena dengan jiwa nafsu mereka. Okey? Ustaz ni ada orang nak sponsor, Ustaz jom kita pergi berdakwah. Kat mana? No, kawasan pendalaman orang asli. Tak ada internet. Saya sponsor semua Ustaz. Makan minum, Ustaz, itu semua saya sponsor. Ustaz ni pun jawab, tak apalah, saya nak jaga tahfiz saya lah sekarang. Saya nak jaga tahfiz saya. Jadi buat masa ni, pelajar-pelajar tahfiz saya banyak baru masuk. Saya nak fokus pelajar-pelajar tahfiz saya. Ustaz, saya sponsor lah Ustaz. Gaji Ustaz semua saya bayar kat sana. Makan minum semua saya sediakan. Tak apalah tuan, terima kasih lah. Okay? Esoknya ada orang lain pula datang kat Ustaz tu. Ustaz, ikut saya pergi berdakwah, jom Ustaz kat Australia, kat pendalaman Australia. Okay? Kita pergi seminggu je balik. Semua saya sponsor lah. Tiket flight Ustaz saya sponsor, makan minum Ustaz saya sponsor. Boleh Ustaz? Boleh. Nanti saya bincang dengan pengetua saya. Boleh ikut seminggu je, tak ada masalah. Semalam bagi alasan tahfiz pelajar baru masuk. Hari ni nak pergi berdakwah ke Australia boleh pula. Pergi Australia, siapa tak nak? Orang sponsor tiket flight, duduk sana, pengalaman. Nanti balik-balik orang boleh cakap kat orang, aku pernah pergi Australia, kawan-kawan aku tak pernah lagi, contoh. Jadi sedangkan berdakwah kat pendalaman orang asli pun dapat pahala, berdakwah kat Australia pun dapat pahala. Tapi dari sudut keseronokan berjalan, keseronokan naik kapal terbang, keseronokan pergi overseas, mana lagi seronok? Contoh. Betul kan? Contoh. Jadi, mereka ni orang munafik pergi perang sebab ada niat lain. Apa niat mereka? Niat mereka ialah supaya kalau peperangan tu boleh dekat dan boleh dapat atau ghanimah, mereka memang nak pergi. Bukan semua peperangan mereka nak pergi. Tadi sekadar contoh. Sebagai manusia, kadang-kadang kita nak buat baik, tapi dalam kebaikan tu kita ada niat-niat yang sampingan. Niat-niat sampingan. Ada setengah orang, na'udzubillah, saya tak cakap pada tuan-tuan, ada setengah orang, saya tak cakap pada tuan-tuan, dia masuk kelas tafsir tu, kelas pengajian agama tu lah, pengajian ni, niat dia apa dia? Niat dia nak jual niaga produk dia. Lagi ramai orang dia boleh jumpa, lagi ramai orang boleh masuk produk dia, lagi dia suka. Jadi dia masuk kelas tu 4-5 kali sekadar untuk berkenalan dengan kawan-kawan yang dia rasa boleh berkenalan, dia pun elan produk dia. Lepas elan 2-3 kali orang tak belilah, dia pun tak join dalam grup tu, contoh. Ni bukan saya akan cakap pada tuan-tuan. Ni memang berlaku tempat-tempat lain. Ada orang memang dia macam tu. Memang niat dia pergi buat sesuatu nampak kebaikan tapi niat dia lain. Bila dia tengok niat dia tak boleh nak capai, maka dia pun tinggalkan. Orang munafik sama juga, dia pergi perang. Saya bukan nak kata orang tu munafik, minta maaf banyak. Saya bukan nak kata orang tu munafik. Dia pergi perang. Niat dia nak tahu ghanimah.
Tapi bukan nak ke redha Allah. Bila confirm boleh dapat ghanimah, yakin boleh dapat ghanimah, dia pergi. Kalau tak boleh dapat ghanimah, baik tak payah pergi. Baik tak payah pergi. Jadi, orang-orang yang ada sifat munafik ni, dia akan memilih buat kebaikan. Orang ajak pergi tabligh, tapi orang yang ajak tu orang biasa-biasa je. Ada orang ajak ustaz tu pergi bertabligh, tapi yang ajak dia tu orang biasa-biasa je. Dia tengok pakai kereta biasa, kenderaan pun biasa, tak nak pergilah. Tapi sekali tu ada yang ajak dia kumpulan datuk-datuk ni, datuk-datuk Seri yang kaya-kaya ajak dia pergi bertabligh. Dia pun kata, datuk-datuk ni duit banyak ni, pergilah, pergi. Jadi dia memilih, sedangkan bertabligh dengan orang biasa pun dapat pahala, bertabligh dengan datuk-datuk pun dapat pahala. Tapi sebab dengan datuk ni dia pun tahulah kalau singgah hotel mahal sikit. Kalau tanya makan sedap sikit. Jadi memilih buat kebaikan, memilih-milih tempat, memilih-milih keadaan, itu bukan sifat mukmin sebenar. Saya tak kata lah ustaz tu munafik, bukan maksud saya nak kata dia munafik. Sifat orang mukmin ni redha Allah. Nombor satu, matlamat redha Allah. Bila matlamat redha Allah, benda-benda sampingan tu ada ke tak ada ke, dapat makan sedap ke, dapat hotel mahal ke, dapat layanan istimewa ke, aku tetap dalam rahmat Allah. Orang yang lemah iman, dia nak buat kebaikan, tapi dalam masa sama kebaikan tu dia kena ada yang lain-lain tu. Kena ada datuk-datuk dalam Jumaat ni baru bangga sikit. Barulah dia layanan mesra sikit. Barulah bila orang bagi makan tu lain macam sikit. Itu kita kata tanda lemah iman. Orang yang kuat iman, apa saja kebaikan dia tak memilih. Apa maksud tak memilih? Yang dia Allah redha, dapat redha Allah, aku sapu je. Dan dia Allah Ta'ala suka, Allah redha, aku jalan je. Itu sifat orang yang iman kuat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun kita bukanlah nak nilai kawan-kawan sekeliling kita. Ni munafik, ni tak munafik. Okey? Ada je setengah-setengah ustaz memilih nak ajar orang kaya-kaya je, tak nak ajar orang miskin-miskin. Okey, nak ajar orang yang bayaran je ni sekian-sekian ke atas. Bayaran kalau macam ni tak minat lah. Dia bagi kat ustaz lain. Sedangkan kalau niat kita nak redha Allah, bayaran, imbuhan tu kita kata niat nombor 2. Ada alhamdulillah, tak ada pun yang penting aku dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu contoh. Saya bukan nak kata siapa-siapa, tapi kita periksa diri kita masing-masing. Kita periksa niat kita masing-masing. Okey, kalau mengajar orang yang kita tahu bayaran dia mahal, mengajar dengan sungguh-sungguh. Mengajar dengan penuh semangat. Tapi kalau mengajar orang-orang yang bayarannya tidak seberapa, nada dia macam tu je. Sekata, okey, dah baiklah, jumpa minggu depan, Assalamualaikum. Tapi kalau mengajar tempat orang yang Masya Allah bayaran dia hebat, dia punya nada lain macam. Dia punya semangat lain macam. Contoh. Jadi kita, saya ulang balik, bukan nak kata siapa-siapa. Kita tengok tujuan kita masing-masing. Jadi Allah Ta'ala cakap kepada Nabi, wahai Muhammad, lepas ni kalau geng-geng tu minta izin lagi dengan kamu, jangan bagi. Jangan bagi. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya orang munafik, pertama nak tunjuk kat sini, orang munafik bukan tak nak pergi perang langsung. Nak pergi juga perang, tapi pilih-pilih. Nak pergi juga perang, pilih-pilih. Setengah orang dia nak belajar agama juga, tapi pilih-pilih. Pilih-pilih geng. Geng ni dati-dati ramai. Kita join geng dati-dati ni lah. Geng ni miskin-miskin. Semua kita buruk, rumah buruk, geng miskin-miskin. Tak naklah join geng ni. Aku nak join geng tadarus, geng kaya-kaya. Memilih dalam buat kebaikan itu bukanlah sifat iman sempurna. Itu kita kata tanda ciri-ciri munafik. Walau bagaimanapun tak salah kalau kita zaman sekarang nak lebih memilih keselesaan. Okey, dapat offer tawaran mengajar kat sekolah bandar dengan mengajar kawasan pedalaman. Boleh pilih. Tak salah kalau kita pilih nak tempat yang lebih selesa. Bukanlah kata, ustaz ni munafik ni, pilih mengajar sekolah bandar. Tak nak pilih mengajar sekolah pedalaman. Tak ada. Nak pilih memilih keselesaan tak jadi masalah. Ada 2 kelas tafsir. Satu kelas tafsir kat tempat kita, tempat yang biasa-biasa tak ada aircon. Kipas satu je, panas. Satu lagi kelas tafsir ada aircon. Kita pilih kelas yang ada aircon. Tak ada masalah untuk memilih keselesaan. Bukanlah bermakna, kita ni sifat macam munafik sebab nak aircon, sebab nak keselesaan. Tak jadi masalah. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjuk betapa kehinaan untuk orang munafik ni. Allah cakap kat Nabi, wahai Muhammad, lepas ni kalau mereka nak keluar lagi, cakap pada mereka, kamu sekali-kali tak akan keluar lagi dengan aku, kamu sekali-kali tak akan berperang lagi bersama aku. Tengok surah Al-Fat ayat 15. Yang saya cerita tadi. Yang saya cerita, mereka ni bila nampak ada something yang lain dalam peperangan tu yang boleh menguntungkan mereka, mereka akan join. Surah Al-Fat ayat 15. Okey. Tolong buka muka surah Al-Fat ayat 15. Sorry.
Surah Al-Fat ayat 15. Okey. Muka surat 512 ayat bawah sekali. 512 ayat bawah sekali. Tolong baca terjemah dia Puan Rohaya boleh? Puan Rohaya Muhammad Syuaib tolong baca Puan Rohaya. 512 ayat bawah sekali. 512 je Ayat 15 ya Ustaz. Ayat bawah sekali 15. Apabila kamu pergi hendak mengambil barang terampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikut kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikut kami. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti kecuali sedikit sekali. Kadang-kadang dalam peperangan, Nabi dengan sahabat-sahabat pergi perang. Bila dah perang dapat tawan negara tu, musuh-musuh semua lari. Okey, Nabi balik. Okey, hantar dulu satu, bawa balik dulu harta ghanimah yang dah ada. Bawa balik dulu harta ghanimah yang boleh bawa balik. Ada banyak lagi yang belum diambil. Maka Nabi nak keluar lah dengan sahabat-sahabat bagi ambil harta ghanimah tu. Maka geng-geng Badui yang tak ikut sebelum ni nak pergi pula. Nak ikut, boleh tak kami ikut kamu? Kami nak pergi juga bersama kamu travel untuk ambil harta ghanimah yang balance lagi tu, yang baki lagi tu. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi cakap, kamu tak boleh ikut kami sampai bila-bila. Maka geng-geng Badui yang munafik ni kata, kamu dengki dah tu. Kamu tak nak kami dapat harta ghanimah macam kamu juga. Sama macam perangai orang munafik tadi. Maka Allah Ta'ala kata pada mereka, sekali-kali kamu takkan boleh keluar lagi dengan aku sampai bila-bila. Baik, larangan ada dua. Satu larangan menggunakan lafaz la janganlah. La janganlah. Okey. Satu lagi menggunakan kalimah ini tidak ada pun lafaz larangan. Kalau larangan la. Jadi melarang menggunakan kalimah yang tidak ada la lebih kita kata menusuk ke dalam hati berbanding dengan kita melarang guna lafaz la. Contoh kita tak suka bekerja kita cakap kat dia direct cakap, awak tak payah saya kata awak jangan datang lagi lah office saya. Awak jangan datang lagi kat tempat kerja saya tak suka awak. Itu satu larangan. Itu menggunakan lafaz la. Jangan datang lagi, jangan. Satu lagi menggunakan lafaz tidak ada larangan, tidak ada lafaz jangan. Contoh kita kata, awak lepas ni takkan datang lagi ke office saya sampai bila-bila. Awak lepas ni takkan datang lagi ke office saya sampai bila-bila. Saya dah ada pekerja baru ganti tempat awak. Itu pun larangan juga. Jadi larangan yang kedua tanpa menggunakan lafaz la, tanpa menggunakan lafaz la. Kalau orang pertama tadi dia tahu dah, oh bos aku ni larang aku ni, jangan datang lagi. Jadi menggunakan lafaz jangan lagi tu menyebabkan dia dah tahu dah. Maksudnya jangan datang lagi. Yang kedua, awak takkan datang lagi ke office saya sampai bila-bila. Yang kedua ni akan lebih buat dia terasa hati, kecil hati dan sebagainya. Contoh bos, dia nak suruh pekerja dia ikut dia. Dia kata, dia boleh guna lafaz, hendaklah kamu esok ikut saya ke Kedah, contoh. Guna lafaz tu. Kamu hendaklah ikut saya ke Kedah esok. Mengguna lafaz, hendaklah suruhan. Kamu mestilah, hendaklah ikut saya ke Kedah esok. Itu lafaz suruhan. Satu lagi bos dia boleh guna lafaz, kita panggil lafaz fakta macam ni, tanpa menggunakan ayat suruhan. Bos dia kata apa kat pekerja dia? Esok awak pergi Kedah dengan saya ya. Esok awak akan pergi Kedah dengan saya. Ada nampak suruhan tak kat situ? Tak guna lafaz suruhan pun. Tapi pekerja dia tahu memang aku kena pergi. Walaupun tiada lafaz suruhan. Di sini pun sama. Mana ada lafaz larangan? Ada tak ayat disebut jangan. Tak. Allah Ta'ala suruh Nabi guna lafaz. Satu kita kata lafaz. Dia panggil, saya lupa bahasa Arab panggil apa. Maksudnya lafaz seolah-olah penerangan. Tapi dalam penerangan tu ada larangan. Apa maksudnya? Kamu lepas ni takkan keluar lagi bersama aku sampai bila-bila. Kamu lepas ni takkan berperang lagi dengan aku menghadapi musuh sampai bila-bila. Ini kita kata macam fakta aja, beritahu fakta. Sebenarnya dalam pemberitahuan ni ada larangan. Okey, baik, seterusnya. Jadi larangan secara macam ni lebih buat dia terasa hina, lebih buat mereka terasa kecil hati. Okey, lebih buat mereka rasa terhina, lebih buat mereka rasa kecil hati. Kerana apa? Kerana memang Allah nak hinakan mereka. Seterusnya, innakum sesungguhnya kamu raditum, kamu suka.
Raditum, kamu suka. You were pleased. You were pleased. Be dengan, okay. Al-qu'ud, duduk. Terjemah al-qu'ud, duduk. Sit. Maksud duduk ni tulis dalam bracket, tidak pergi berperang. Maksud duduk tu, tidak pergi berperang. Okay, semua tengok kan? Perkataan kita sekarang qu'ud. Qaf, ain, waw, dal. Perkataan qu'ud ni dia punya basic word dia ataupun root word dia qa'ada. Tengok ayat 81, page yang sama, ayat 81. Saya baca ayat 81 kan. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Nampak? Bimaq'adihim tu qa'ain dal. Maksudnya mereka duduk di rumah dalam keadaan gembira. Jadi qa'ain dal dengan qu'ud ni, qa'ain dan dal dalam perkataan ayat 81 tu maq'adihim dengan qu'ud sama. Dalam bahasa Arab duduk ada dua, satu jalasah, satu qa'ada, duduk. Dua-dua bermakna duduk. Awala pertama, marrah kali. Okey, marrah kali. Okey, awala pertama, marrah kali. Fa maka uq'udu, duduklah kamu. Uq'udu, duduklah kamu. Okey. Uq'udu, duduklah kamu. Ma'a bersama al-khalifin, orang-orang yang tinggal di belakang. Al-khalifin, orang-orang yang tinggal di belakang. Okey, baik, terjemahkan ayat ni. Tuan Haji Mawardi terjemahkan, boleh Tuan Haji Mawardi? Okey Ustaz. Sesungguhnya kamu suka dengan duduk bersama, maka duduklah kamu bersama orang yang tinggal di belakang. Okey. Allah Ta'ala suruh Nabi cakap pada munafik yang nak pergi perang lepas ni. Kamu kan suka duduk. Kenapa nak ikut kami pergi perang? Kamu kan suka duduk kat rumah, tak nak pergi perang. Sekarang kenapa you nak ikut? Tak payah lagi perang. Kadang-kadang setengah anak-anak ni dia tak suka ikut kita pergi berjalan. Kita balik kampung tak nak ikut, kita pergi rumah saudara mara tak nak ikut, okey? Lepas tu kita pun tanya, kenapa tak nak ikut? Tak naklah berjalan dengan mak dengan ayah anak kita. Okey, jadi kita balik kampung tak nak ikut, pergi rumah saudara mara tak nak ikut. Contoh ni contoh anak-anak lah. Bila dah besar dia utamakan kawan-kawan dia. Kita tanya kenapa tak nak ikut? Nak main dengan kawan lah, kawan ajak pergi sana, kawan ajak pergi sini. Contoh, anak-anak kita bila dah besar sikit, dia dah tak kawan dengan kita dah, dia utamakan kawan-kawan dia lagi. Ini contoh. Lepas tu satu hari tu kita nak pergi bercuti kat Langkawi dengan isteri, dengan anak kecil. Maka anak-anak besar pun kata, nak ikut. Kita pun jawab, bukan tak suka ikut mak ayah berjalan ke? Pergilah main dengan kawan tu. Pergi main dengan kawan tu. Cakap suka kawan, cakap nak dengar suka main dengan kawan-kawan, lagi main dengan kawan. Tak ikut mak ayah. Contoh. Ini sekadar contoh nak bagi senang faham. Samalah juga orang munafik ni, mereka sebelum ni tak pergi perang, suka duduk, tak suka keluar perang. Tiba-tiba nampak sesuatu yang mereka boleh dapat menguntungkan dalam peperangan tu, maka mereka nak pergi juga. Maka Allah suruh dia cakap, awak kan suka, ni perli lah ni. Awak kan suka duduk, tak pergi perang. Sekarang duduklah. Bersama dengan orang-orang yang, duduklah bersama dengan orang-orang yang tak pergi tu. Sebenarnya Al-Khalifin ni, ada setengah penafsir menterjemahkan dengan wanita-wanita. Saya terjemah khalifin ni, those who remain behind. Orang yang tertinggal belakang. Orang yang tinggal kat belakang. Orang tak pergi perang lah. Sama ada mereka cacat, mereka buta, mereka tak mampu, mereka orang yang betul-betul ada alasan keuzuran. Ada setengah penafsir menterjemah khalifin ni wanita-wanita. Jadi, orang tak pergi perang wanita, malu ke? Kehinaan ke? Tak malu. Lelaki wanita tak pergi perang tak apa. Tak disuruh, tak dituntut wanita pergi perang. Tapi bila lelaki tak pergi perang, maka lelaki itu layak dipanggil macam wanita. Tanya solat Jumaat, ni cerita sebelum PKP lah. Tanya solat Jumaat, wanita basuh kereta dia depan rumah, wanita siram pokok depan rumah, tanya solat Jumaat pukul 1:05, 1:10 tengah hari. Wanita tu ada perasaan malu ke? Aku tak pergi solat Jumaat ni, malu. Aku siram pokok jiran tengok. Wanita tu tak perlu perasaan malu pun. Sebab dia perempuan, tak payah pergi solat Jumaat. Tapi kalau masa tu, ni cerita sebelum PKP, lelaki pukul 1:10, 1:05 duduk cuci kereta depan rumah. Patutnya dia kena rasa malu. Sebab masa tu yang patut cuci kereta perempuan.
masa 1 5 minit, 1 10 minit hari Jumaat yang patut cuci kereta orang uzur. Orang uzur tak boleh cuci kereta lah. Perempuan, maksudnya perempuan. Jadi masa tu kalau dia masih lagi cuci kereta, dia sedang memalukan diri dia sendiri. Dia sedang memalukan diri dia sendiri. Samalah juga lelaki yang tak pergi perang ni, maka Allah Ta'ala seolah-olah nak kata, kamu duduklah grup perempuan tu. Kamu duduk grup perempuan. Okey, kamu duduklah grup perempuan yang tak pergi perang, duduk sama-sama grup perempuan tersebut. Jadi ini satu penghinaan yang besar kepada orang munafik yang tak nak pergi berperang. Okey, baik, seterusnya. Wa dan ayat 84. La janganlah. Okey. Tusalli, kamu solatkan. Tusalli, kamu menyembahyangkanlah. Solatkan tak kena bahasa Melayu. Tusalli, kamu menyembahyangkan. Orang putih terjemah kat sini funeral solat. FUNERAL. Funeral ke? Orang putih panggil apa? Funeral. Funeral tu apa? Solat jenazah. Funeral tu bila orang mati, yelah bukan solat lah. Solat tu prayer kan? Solat jenazah lah. Jenazah. Okey, betul lah ni cerita pasal solat jenazah. La janganlah tusalli, kamu menyembahyangkan ala kepada ke atas, ala ke atas. Okey. Ahadin seorang pun. Okey. Minhum di kalangan mereka, mata yang mati, abadan selama-lamanya. Okey. Wa dan la janganlah takum kamu berdiri. Ala kita terjemah di sisi. Ala kita terjemah di sisi. Jangan terjemah atas pula. Pelik pula lagi berdiri atas kubur ni. Terjemah ala di sisi. Qabrihi, kuburnya. Kuburnya. Qabrun, jadi kubur bahasa Melayu ambil pada bahasa Arab. Qabrun, satu kubur. Okey. Banyak kubur, maqabir. Dalam juzuk amma ada kan? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maqabir, banyak kubur ataupun maqbarah, perkuburan. Jadi qabrin, kuburnya, satu kubur. Innahum, sesungguhnya mereka kafaru, telah kufur bi, dengan Allah, wa dan rasulihi, rasulnya, wa sedangkan ataupun padahal, walhal matu, mereka mati, wa dan hum mereka fasiqun, orang-orang yang fasik. Fasikun, orang-orang yang fasik. Okey, baik, tolong terjemahkan ayat ni. Puan Rohana Hamzah, boleh terjemahkan Puan Rohana Hamzah ayat kita sekarang? Dan janganlah kamu menyembahyangkan ke atas seorang pun di kalangan mereka yang mati selama-lamanya, dan janganlah kamu berdiri di sisi kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kufur dengan Allah dan Rasulnya, sedangkan mereka mati dan mereka orang-orang yang fasik. Okey, baik. Sahabat-sahabat dulu, bila keluarga mereka meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW datang menyembahyangkan jenazah keluarga mereka, itu satu penghormatan yang besar bagi mereka. Seorang yang mulia datang menyembahyangkan jenazah ahli keluarga mereka. Jadi penghinaan untuk mereka yang seterusnya ialah Allah Ta'ala pesan pada Nabi, kalau geng-geng munafik tu mati, kamu pertama jangan sembahyangkan jenazah mereka, jangan juga berdiri memberi penghormatan di kubur-kubur mereka. Ayat ini turun selepas Nabi SAW ketika kematian Abdullah bin Ubay bin Salul.
ketua munafik Madinah. Dia mati, lalu datang anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul jumpa Nabi SAW, minta Nabi solatkan jenazah ayah dia dan minta Nabi SAW pakaikan pakaian Nabi, qamis Nabi pada dia. Dan Rasulullah SAW tunaikan permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Abdullah bin Ubay Salul ni. Maka Allah turunkan ayat. Wahai Muhammad, lepas ni kamu jangan lagi sembahyangkan mana-mana jenazah orang munafik pun. Jangan sembahyangkan lagi. Sebab apa? Sebab mereka, jangan juga kamu berdiri di tepi kubur mereka. Kerana mereka tu walaupun nampak zahirnya beriman, zahirnya percaya pada kamu, percaya pada Allah, hakikatnya mereka mati dalam keadaan mereka fasik, iaitu dalam keadaan mereka kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat ini Allah Taala tegur Nabi SAW, tak berdosa pun Nabi, tak bersalah pun Nabi. Allah Ta'ala tegur Nabi, lepas pada ni kamu jangan datang lagi solat jenazah, jangan kamu semayangkan lagi jenazah orang-orang munafik. Sedangkan pahala untuk kita semayangkan jenazah, tunggu di sisi jenazah, pahala besar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man syahida janazata hatta yusalliya falahu qirat. Ni kelebihan kita bagi orang mati. Siapa yang menghadiri pengurusan jenazah sampailah dia disemayangkan. Maksudnya keluarga jiran kita tu, keluarga dia mati, kita pergi duduk kat rumah tu. Walaupun tak buat kerja, duduk kat rumah tu. Sampailah jenazah tu disemayangkan, kita solat sekali. Maka Nabi kata, falahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Dapat pahala 1 qirat. Wa may yashhaduha hatta tudfana falahu qiratan. Siapa yang tunggu lagi lepas pada tu, okey, sampailah jenazah dikebumikan. Setengah orang tu pergi tunjuk muka balik Saya pun macam tu biasanya pergi tunjuk muka, lepas salat jenazah balik banyak urusan lain nak buat. Contoh, saya biasa macam tulah. Sedangkan Nabi kata, siapa tunggu lagi sampai jenazah tu dikebumikan, maka Nabi sebut falahu qiratan, 2 qirat pula dapat. 2 qirat pahala dapat. Qila ya Rasulullah wa mal qiratan. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak mana qirat tu? Qirat tu banyak mana kadar jumlah dia tu? Dia punya kadar jumlah qirat tu. Nabi kata asgharuhuma mislu Uhud. Yang paling kecil qirat tu ada banyak jenis timbangan, banyak sukatan dia, tapi yang paling kecil sekali qirat tu sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud pahala Allah Ta'ala nak bagi. Berapa? Kalau dia pergi tempat jenazah orang mati tu, dia tunggu sampai semayang. Lepas semayang dia balik. Dapat pahala 1 gunung Uhud sekurang-kurangnya. Kalau dia tunggu lagi sampai jenazah selesai dikebumikan, maka dia dapat pahala sekurang-kurang 2 gunung Uhud. Besar ke tak besar? Besar. Besar menghadiri pengurusan jenazah. Tu pahala duduk tunggu. Kalau pahala semayang lain pula tu. Pahala semayang lain pula. Pahala baca doa lain pula. Jadi, dalam kematian ni, kalau kita buat macam ni untuk orang Islam, maka pahalanya besar. Untuk orang kafir, Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad SAW, jangan kamu semayangkan jenazah dia, jangan kamu berdiri lagi tepi kubur untuk memberi penghormatan kepada dia. Kerana dia tu zahir je Islam, hakikatnya mereka kufur dengan Allah dan Rasul. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa ni ditarik jubah, masa Nabi nak semayangkan jenazah si munafik ni, dia tarik baju Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bukankah dia munafik? Dialah pernah fitnah keluarga kamu, dialah pernah buat macam ni. Okey. Salam ustaz, untuk kedua perempuan dan lelaki. Oh, okey, baik. Ni untuk lelaki Untuk lelaki. Untuk perempuan ada setengah-setengah keadaan yang dia tak boleh menyertainya. Ni untuk okeylah. Sorry terima kasih Datin Dr. Rohaya tanya. Untuk perempuan, okey, tidak disunatkan mereka menghadiri jenazah-jenazah ni, tak disunatkan. Ni untuk lelaki saja Puan Datin Dr. Rohaya Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala cakap pada Nabi satu penghinaan untuk mereka. Jadi Sayyidina Umar Khattab tarik baju Nabi, kata Rasulullah dia munafik. Maka Rasulullah SAW kata, aku diberi pilihan sama ada nak minta ampun atau tak nak minta ampun. Maka sebab tu aku semayang jenazah dia.
Maka ayat pertama kita page ni kan, ayat pertama kita page ni, minggu lepas kita bincang, Allah cakap kat Nabi, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Minta ampun untuk mereka ataupun tak nak minta ampun untuk mereka. Jadi Nabi cakap, aku diberi pilihan. Oleh kerana anak dia baik dengan aku, anak dia orang Islam yang sempurna, maka aku pilih untuk minta ampun juga pada dia. Akhirnya Allah turunkan ayat, jangan sembahyang jenazah dia lagi, jangan kamu berdiri di tepi kubur dia lagi. Okey, baik. Satu lagi, orang yang tak bayar hutang. Nabi SAW tak nak solat jenazah dia. Orang yang ada hutang dan dia mati dalam keadaan hutang dia masih belum selesai. Nabi tidak akan semayangkan jenazah dia sampailah ada sahabat dia datang, ya Rasulullah, saya sedia untuk langsaikan hutang dia, barulah Nabi solat jenazah dia. Jadi bab hutang ni pentinglah kita jaga. Maksud kena jaga tu kena bayar. Kena sungguh-sungguh usaha untuk bayar, selesaikan hutang-hutang kita. Okey, baik. Seterusnya ayat 85, ayat yang ke-85. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia akan tengok Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia ni ada list, pada dia ada list senarai-senarai munafik yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu dia seorang je. Nabi beritahu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dia soalan tanya, kenapa? Soalan ditanya. Dia tanya satu soalan, kenapa pada ustaz-ustaz yang mengajar? Kenapa Rasulullah tak beritahu semua sahabat-sahabat? Wahai sahabat-sahabat aku sekalian, ni orang munafik. Pertama, fulan bin fulan, kedua fulan bin fulan, ketiga fulan bin fulan. Kenapa tak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak semua orang Islam bermuamalat dengan orang munafik sebagaimana muamalat dengan orang kafir? Jikalau kita Rasulullah dah beritahu saya dia tu munafik, maka kita akan lain dengan dia. Kita akan kurang nak bercakap dengan dia, kita akan kurang nak berurusan dengan dia, kita akan kurang nak sembang dengan dia. Rasulullah tak nak macam tu. Rasulullah nak semua sahabat-sahabat layan orang yang mengucap dua kalimah syahadah ni macam orang lain juga, kecuali setelah jelas kemunafikan pada mulut dan perbuatan mereka, barulah kita lain. Tapi ada setengah munafik zaman Nabi pandai berlakon. Mulutnya baik, perbuatannya baik, tak pernah kutuk depan-depan. Jadi orang Islam tak tahu dia munafik, Nabi tahu. Maka Nabi cakap pada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu tentang mereka. Jadi Umar Al-Khattab tengok, kalau ada orang Islam Madinah meninggal dunia, Huzaifah pergi tak? Kalau Huzaifah bin Yaman pergi, maka Umar Al-Khattab akan pergi sekali. Sekiranya Huzaifah bin Yaman tak pergi, maka Umar Al-Khattab pun tidak akan menyertainya. Okay, baik, seterusnya wa dan zaman sekarang kita jangan pula buat macam ni. Kenapa? Munafik tu ustaz munafik. Dia tu gini. Okey, saya tak pergi solat jenazah. Kenapa? Dia tu munafik. Tak. Kalau kita cakap macam tu, kita yang munafik. Pandai-pandai hukumkan orang munafik. Mana boleh. Sahabat-sahabat yang besar pun mereka tak boleh tahu siapa munafik tak munafik. Sahabat-sahabat yang besar macam Sayyidina Umar pun, dia pun tak tahu siapa munafik tak munafik. Okey, sebab tu dia tengok Huzaifah dulu. Kita ini baru belajar 2 hadis bab munafik, dah pandai nak tentukan orang tu munafik, orang ni bukan munafik. Seterusnya ayat 85. Wa dan la janganlah tu'jibka mengagumkan kamu. Tu'jibka mengagumkan kamu. Okey, tu'jibka mengagumkan kamu. Amwaluhum oleh harta benda mereka. Amwaluhum oleh harta benda mereka. Betul. Wa dan auladuhum anak-anak mereka. Auladuhum anak-anak mereka. Innama hanya senya yuridu mahu Allahu oleh Allah an untuk yu'adzibahum mengazab mereka. Okey, yu'adzibahum mengazab mereka biha dengannya fi di ad-dunya wa dan tazhaqa hilang shall depart, departure, okay, depart, hilang anfusuhum nyawa-nyawa mereka wa sedangkan hum mereka kafirun orang-orang yang kafir. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Hazar Bibi terjemahkan boleh Puan Hazar ayat kita 85 ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah mengagungkan kamu oleh harta benda dan anak-anak mereka, hanya Puan Hazar, saja Puan ya, Hazar sebut mengagungkan ke mengagumkan? mengagumkan. Mengagumkan. Kagum. Sorry kalau takut saya salah dengar. Saya dengar macam mengagungkan. Okey, tak apa. Semula Puan Hazar, sorry. Okey. Mana tadi? Semula balik. Boleh. Dan janganlah mengkagumkan kamu oleh harta benda dan anak-anak mereka, hanya saja mahu oleh Allah untuk mengazabkan mereka dengannya di dunia dan hilang nyawa-nyawa mereka, sedangkan mereka orang-orang yang kafir. Okey, Puan Hazar, buka muka surat 196 ayat 55. 196. Ayatnya sebiji macam ayat kita sekarang. Ayat? Atas sekali, 55. Yes. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Sama kan? Cuma ayat kita sekarang Ayat kita sekarang wala. Ayat dalam 55 tu fala. Jadi kita dah lalu ayat ni. Bezanya dengan fa saja. Okey, baik. Jadi Allah Taala pesan pada Nabi Muhammad dan juga pada kita semua lah sebenarnya. Nabi tak kagum pun. Nabi ni bukan jenis orang tengok. Nabi ni bukan jenis orang yang tengok, wow kereta besar, wow rumah besar, wow duit 5 juta. Bukan dia jenis yang tu. Saya ya, kita semua ya. Nabi tengok dunia tak terkesan pun. Malaikat pernah offer kat Nabi, nak tak gunung ni aku jadikan emas perak. Gunung kat Mekah tu. Bukit Safa Marwah jadi emas perak. Nabi tak nak. Kalau Nabi jenis gila harta macam saya, nak. Buatlah kalau boleh 3-4 bukit emas kat Mekah ni. Kalau Nabi jenis macam tu. Jadi Nabi tak kagum pun. Nabi tak terkesan pun dengan harta yang ada pada orang. Allah pesan kau ni siapa? Setiap seorang di kalangan orang Islam. Kita lah. Wahai kamu, setiap seorang di kalangan orang Islam, kamu jangan terkesan dengan harta benda munafik. Kamu jangan terkesan dengan anak-anak mereka. Kadang-kadang setelah jelas mereka tu munafik melalui perbuatan dan percakapan mereka, setelah jelas mereka tu munafik tapi kaya. Duit banyak. Bisnes menjadi. Anak-anak ramai semua pandai bisnes pula tu. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad dan juga sahabat-sahabat kamu dan juga semua orang Islam, janganlah harta benda mereka dan anak mereka menyebabkan kamu jadi kagum pada mereka. Sebab Allah Ta'ala buat mereka kaya, Allah Ta'ala buat mereka ramai anak untuk Allah seksa perasaan mereka kat dunia. Mereka sentiasa takut anak mereka akan jadi orang menentang mereka. Mereka sentiasa takut harta-harta tu akan membebankan mereka. Mereka sentiasa takut harta-harta akan dicuri, dirampas. Orang Islam, orang Islam bila sedekah, bila infak jalan Allah, infak dan sedekah dalam keadaan suka hati, gembira dapat buat baik. Orang munafik ada harta, terpaksa infak. Takut nanti orang tahu aku munafik, kenalah infak juga sikit-sikit pun. Jadi mereka infak dalam keadaan mereka rasa hilang harta. Jadi harta orang Islam infak 500, gembira, seronok. Suka sangat. Orang munafik infak 500 tapi dalam keadaan alah habis dah duit aku. Kalau tak bagi nanti, nampak sangat aku ni tak Islam nanti. Nampak sangat aku ni tak dengar cakap Nabi. Kenalah bagi juga. Jadi mereka hilang 500 dalam keadaan hati mereka terseksa. Itu antara contoh-contoh Allah Ta'ala menyeksa hati mereka melalui anak-anak dan juga harta benda mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul dia munafik tapi anak dia betul-betul ikhlas beriman dengan Nabi SAW. Sampai satu masa anak dia pernah offer pada Nabi Rasulullah, kalau tak ada orang nak pancung ayah aku, biar aku pancung je. Nabi tak bagi. Bayangkan anak sendiri, kita bela pada kecil, tiba-tiba anak tu nak memudaratkan kita, perasaan kita. Jadi itulah Allah Ta'ala buat pada orang-orang munafik di dunia. Allah Ta'ala buat pada orang munafik di dunia, Allah Ta'ala pesan kamu jangan terkesan. Kadang-kadang orang yang kafir, Allah Ta'ala bagi lagi kaya pada Islam. Kadang-kadang orang yang Islam tak beramal, mereka lagi banyak harta benda pada orang Islam yang beramal. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya bertambah lagi dosa mereka. Orang Islam banyak harta, bayar zakat. Alhamdulillah. Zakat tu akan menyebabkan dia tidak akan diseksa ke akhirat. Orang Islam banyak harta, tak bayar zakat. Allah bagi banyak lagi harta dia. Apa tujuan? Supaya bertambah lagi dosa zakat dia ke akhirat. Bertambah lagi dosa zakat dia ke akhirat.
Tengok surah Ali Imran. Okey, kita bukan nak kutuk orang kedekut dan sebagainya. Cuma nak pesan kita jangan terkesan dengan kekayaan seseorang. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dia kaya sebab Allah nak dia lagi teruk dapat siksa ke akhirat. Tolong buka muka surat 73. Tolong baca Puan Rohana Hashim. Boleh Puan Rohana Hashim? InsyaAllah. Ayat berapa Ustaz? 178. Jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi diri mereka, kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia dan mereka pula beroleh azab yang hina di akhirat kelak. Allah boleh je nak bagi mereka mati on the spot. Buat dosa pok mati terus. Boleh je. Allah Ta'ala biar hidup lama lagi, biar tambah lagi banyak dosa dia, biar kena teruk lagi ke akhirat. Tengok muka surat 345, Tuan Haji Syafiq boleh, Tuan Haji Syafiq Yusof, page 345, surah Mukminun. Ayat 55-56. 556. Apakah mereka mengira bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Bererti bahawa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyedarinya. Mereka ingat kami bagi mereka duit banyak lagi. Kami bagi mereka anak ramai lagi. Oh, baik Allah Ta'ala dengan aku ni. Walaupun aku tak semayang, duit cukup sokmo. Walaupun aku ni tak puasa bulan Ramadan, bisnes menjadi sokmo. Allah Ta'ala kata, adakah mereka menyangka baik bagi mereka? Sebenarnya mereka tak sedar. Allah Ta'ala bagi lagi sebenarnya untuk Allah Ta'ala seksa mereka teruk lagi ke akhirat. Jadi kita nak dengki ke dengan orang yang harta banyak kat dunia tapi kena seksa teruk kat akhirat? Kita nak dengki ke? Yang boleh dengkinya orang harta banyak kat dunia tapi dia infak siang malam bagi petang ikhlas kerana Allah. Tu yang kita patut dengki. Nabi sebut dalam hadis, la hasada illa fisnatain. Tak boleh dengki kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allah Qur'anan fahuwa yaqra'uhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang lelaki Allah Ta'ala bagi Quran, dia berdiri fahuwa yaqumu bihi, maka dia sibuk baca Quran siang malam, sibuk belajar mengajar Quran siang malam. Tu boleh dengki. Kena dengki dengan dia. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu fil haqqi ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang lelaki Allah Ta'ala bagi dia harta, dia sibuk infak pagi petang siang malam. Infak semua. Pantang ada orang minta derma, minta sumbangan, dia nombor satu bagi tu kat situ. Ni orang boleh dengki. Jadi orang kafir nak dengki ke? Orang kafir sentiasa dapat rumah besar, kereta besar, okey apa lagi? Macam-macam dia dapat lah. Tak perlu dengki pun pada mereka sebab Allah Ta'ala nak susahkan mereka dunia dan akhirat. Okey, baik, seterusnya. Ayat terakhir page ni. Wah dan idza apabila unzilat diturunkan. Unzilat diturunkan suratun sesuatu surah. Suratun sesuatu surah. Tidak ada alif lam kan? Dia bila tidak ada alif lam memberi makna any. Okey, apabila diturunkan sesuatu surah, okey, dalam bracket tulis yang menyeru. Dalam bracket tulis yang menyeru. Maksudnya surah itulah menyeru. Okey, surah tu menyeru, yang menyeru an bahawa okey. Aminu berimanlah kamu. Aminu berimanlah kamu. Bi dengan Allah wa dan jahidu berjihadlah. Jahidu berjihadlah. Kalau jahadu mereka telah berjihad, past tense kat sini jahidu berjihadlah. Command, perintah, commands. Okey. Jahidu berjihadlah kamu ma'a bersama rasulnya Rasulullah lah, rasulnya itu Rasulullah. Okey, istazanaka akan meminta izin kepadamu. Istazanaka akan meminta izin kepadamu. Okey, Allah guna lafaz past tense untuk future tense. Orang putih panggil future perfect. Orang Arab sebut litakkid, confirm akan berlaku. Orang putih terjemah kat sini, surely as
your leave to exempt. Okay, tak faham. Faham surely je. Ista'zanaka akan minta izin kepada kamu. Ulu, orang-orang yang mempunyai, okay, ulul azmi, ulul albab, ulul amri. Terjemah ulu tu orang-orang yang mempunyai. Kalau seorang yang mempunyai dipanggil uzu. Dipanggil uzu pula dah. Zu. Zul Fatli, Zul Kifli, Zul macam-macam Zul lagi. Itu untuk seorang yang mempunyai. Okay. Allah Ta'ala seorang, bukan seorang, satu kan. Wallahu Zul Fatlil Azim. Zul tu untuk seorang. Jadi ulu ni untuk ramai, plural. Orang-orang yang mempunyai at-tawli, kemampuan. At-tawli, kemampuan. Kemampuan tu sudut harta, sudut kesihatan, sudut tubuh badan. Sama juga orang nak kahwin, dia kena ada at-taul, dia kena ada taul. Tawawlam. Tawawlam tu apa? Dalam sudut nak kahwin, kena ada harta, kena ada kemampuan badan. Okey? Tengok muka surat ni. Surah An-Nisa, bab kahwin-kahwin kita dah lalu dah. Okey, saya nak refer pada tuan-tuan perkataan at-taul tu. Tawawlam. Tengok muka surat 82 Saya harap semua buka muka surat 82. Okey. Tengok semua buka muka surat 82, saya baca ayatnya. Wa man lam yastati' minkum taulan. Siapa yang tak mampu di kalangan kamu taulan, have mean property for mahar, duas. Okey. Siapa yang tak mampu di kalangan kamu mas kahwin, tak cukup duit. Tu ayat tu. Jadi hendaklah, maka dia boleh kahwin dengan hamba. Jadi nampak taulan ni kemampuan harta benda dan tubuh badan dalam bab kahwin. Satu lagi dalam ayat kita sekarang, taulan juga. Tauli lah, samalah taulan, tauli. Iaitu orang yang ada kemampuan sudut harta. Minhum, di kalangan mereka. Akan minta izin kepadamu orang-orang yang mempunyai kemampuan harta. Minhum, di kalangan mereka. Minhum, di kalangan mereka. Wa, dan qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata, zarna, biarkanlah kami. Zarna, biarkanlah kami. Ataupun tinggalkanlah kami. Semua bolehlah. Biarkanlah kami. Okey, nakum, kami akan menjadi. Nakun, kami akan menjadi. Nakun, kami akan menjadi. Ma'a bersama al-qaidin, orang-orang yang duduk. Al-qaidin, orang-orang yang duduk. People who sit, stay. Siapa ni? Who are sick, women, old people, children. Okey, terjemah qaidin, orang-orang yang duduk. Itu terjemah dia. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Inun Mahwi terjemahkan boleh, Puan Inun? Dan apabila diturunkan sesuatu surah bahawa berimanlah kamu dengan Allah dan berjihadlah kamu bersama Rasulnya, akan meminta izin kepada kamu orang-orang yang mempunyai kemampuan di kalangan mereka, dan mereka berkata, biarkanlah kami akan menjadi bersama orang-orang yang duduk. Allah Ta'ala cerita lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri munafik dalam surah At-Taubah ni. Allah kata, wahai Muhammad, bukan peperangan Tabuk ni saja mereka tak nak pergi. Nanti dalam peperangan Tabuk ni, Qatadah berkata mereka seramai 14 orang. Qatadah berkata mereka seramai 14 orang. Siapa 14 orang tu? Mereka orang-orang yang kaya, ada kemampuan, ada kenderaan, tapi sengaja tak nak pergi ke Tabuk ni. Ni dalam kes Tabuk lah. Cuma Allah kata pada Nabi Muhammad dalam surah ni, wahai Muhammad, selain Tabuk ni, nanti kalau ada lagi peperangan-peperangan lain, kalau turun surah-surah lain, suruh mereka beriman pada Allah, berjihadlah bersama Rasul di jalan Allah. Kamu akan tengok, wahai Muhammad, orang-orang yang kaya, berkemampuan, ada harta, ada kenderaan, mereka minta izin. Mereka minta izin tanpa memberi sebarang alasan. Yang cerita-cerita sebelum ni, munafik minta izin, reka alasan. Susahlah, isteri nak bersalin lah,
kebun tak ada orang nak jagalah. Tak boleh tengok perempuan, kalau pergi sana tengok perempuan takut terjatuh dalam fitnah. Ini Allah Ta'ala nak cerita, ada orang yang tak boleh pergi alasan, tak ada sebarang alasan, mereka hanya minta izin tak nak pergi. Mereka akan kata pada Nabi, biarkanlah kami tak nak pergi, biarlah kami duduk kat sini bersama dengan golongan-golongan yang tinggal. Mereka ni sebelum turun ayat perang, Masya Allah, sebelum turun ayat perang, cakap akan main lagi. Bila turun ayat perang, lembek. Tengok surah An-Nur, surah An-Nur. Tengok surah An-Nur. Mereka siap bersumpah tu. Ayat 53. Muka surat 356, ayat 53. Tolong baca Puan Masyita boleh, Puan Masyita. Muka surat 356, ayat 53. Puan Masyita tolong baca. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang bersungguh, hingga jika engkau suruh mereka berperang, pasti mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, kerana yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Okey, Puan Masyita, tolong buka surah Al-Ahzab ayat 19. Muka surat 420. Muka surat 420. Okey. Muka surat 420 ayat 19. Ayat 19. Mereka kedekut terhadapmu. Apabila datang ketakutan, bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbelalak seperti orang yang pingsan kerana akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kedekut untuk membuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan amalannya. Demikian itu mudah bagi Allah. Okey. Orang munafik ni kedekut. Yang pertama, bila mereka takut, maksudnya bila mereka dalam keadaan ketakutan, mereka tak kuat. Mereka rasa tak boleh nak pegangnya Nabi SAW. Allah kata mata mereka terbeliak tengok kamu. Seolah-olah macam mereka nak mati. Tapi bila mana mereka rasa mereka boleh mengatasi kamu, masa tu mereka rasa backup mereka kuat. Geng-geng musyrikin ramai boleh tolong mereka. Maka masa tu mereka akan memaki-maki Nabi dengan makian yang sangat ketara. Jadi nak ceritanya, mereka ni penakut. Sebelum pergi perang, cakap macam-macam. Tapi bila turun ayat perang, habis. Tengok surah Muhammad pula. Tolong baca Puan Nursihan boleh, surah Muhammad ayat 20. Surah Muhammad ayat yang ke-20. Muka surat 509. 509. Tolong baca Puan Nursihan boleh? Ya, sekejap. 509. Ayat berapa Ustaz? Atas sekali. 20. Okey. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan dengan jelas, maksudnya di dalamnya disebutkan perintah perang, engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya berpenyakit akan memandangmu seperti pandangan orang yang pingsan kerana takutkan mati. Itu yang selayaknya bagi mereka. Sebelum turun ayat perang, mereka cakapkan Nabi Muhammad dalam surah An-Nur tadi, kalau kau suruh kami pergi perang, ya Rasulullah, kalau kau suruh kami pergi perang, wallahi demi Allah, kami akan buatnya lah. Siap bersumpah lagi tu. Sebelum turun ayat perang, siap bersumpah lagi nak buat macam tu sebelum turun ayat perang. Tapi lepas turun ayat perang, apa Allah Ta'ala kata? Mereka tengok Nabi nak terbeliak mata, macam orang nak pengsan. Kalau zaman kita sekarang macam ni mata. Kena pergi perang. Sebelum turun ayat perang, Masya Allah, sanggup pergi siap bersumpah. Bila sampai ayat perang, itulah sifat orang munafik. Jadi, sebelum ni janji kalau lagi perang, ada perang mesti nak pergi. Bila turun ayat suruh pergi perang, surah-surah yang suruh pergi perang, mata terbeliak macam orang nak mati kerana takutkan mati. Macam orang nak pengsan kerana takutkan mati. Tak pergi lagi. Allah Ta'ala kata. Sifat mereka. Jadi, oleh kerana takut sangat, tak sedia pergi perang.
maka mereka meminta izin kepada Nabi SAW, zarna nakum ma'al qa'idin, tinggalkanlah kami, biarlah kami duduk bersama dengan orang-orang yang tak pergi ni. Tengok orang munafik sebelum turunnya perintah bukan main lagi. Lepas turunnya perintah habis. Lepas turunnya perintah habis. Semua dia jadi tak serupa yang mereka cakapkan. Jadi Allah Ta'ala kata itulah ciri munafik. Sebelum turunnya ayat perintah semangat bukan main. Lepas turunnya perintah mereka bukan sekadar tak nak pergi, mereka terbeliak mata macam orang nak mati, minta izin. Minta izin tanpa memberi sebarang alasan. Takkan nak cakap kami takut. Yang munafik kita cerita sebelum ni, reka alasan. Mereka create alasan. Alasannya gini. Yang ni tak. Mereka tanpa memberi sebarang alasan. Seterusnya, buka muka surat baru. Masuk muka surat 201. Jadi habis page 201 ni, kita dah pun menterjemahkan 1/3 Al-Quran. Jadi habis page 201 ni habislah 10 juzuk. 202 tu dah juzuk ke-11 pula. Radu, mereka bergembira. Radu, mereka bergembira. Redha. Radu terjemah dia mereka bergembira. Bi dengan sebab an bahawa yakunu mereka menjadi. Ma'a bersama al-khawalif, orang-orang yang tertinggal. Al-khawalif, orang-orang yang tertinggal. Al-khawalif, orang-orang yang tertinggal. Wa, dan tubi'a, dikunci mati. Tubi'a ni dikunci mati. Orang kata terjemah sil. Orang Melayu lama terjemah dimeterai. Dimeterai tu dimeterai bahasa Melayu lama. Welding. Dipanggil dimeterai tu cop perjanjian tu. Seal Dikunci mati ala atas qulubihim, hati-hati mereka. Fa maka hum mereka la tidak yafqahun memahami. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Wan Nur Aini, boleh terjemahkan Puan Wan Nur Aini? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sebelum saya terjemah, saya nak tanya, kenapa radu tu kita terjemah dia sebagai bergembira? Kalau redha tak boleh? Boleh juga. Radu dengan redha sama. Redha boleh bergembira, boleh. Contoh ahli syurga Allah kata apa dia? Ahli syurga, tengok ayat dalam contoh ahli syurga. Fa amma man staqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Radiyah tu redha, kehidupan yang redha. Ke akhirat kehidupan yang redha maksudnya apa? Kehidupan yang menggembirakan. Kat sini apa dia terjemah Puan Wan Nur Aini? Apa dia terjemah content, content. Content tu apa Puan Wan Nur Aini? Content tu puas hati. Puas hati. Puas hatilah tu, radu. Mereka gembira, puas hati. Jadi saya rasa sama kot gembira dengan redha. Mungkin bahasa Melayu redha ada masalah lain sikit kot. Okey. Mungkin bahasa Melayu ni redha ni bila Allah Taala buat dia susah, Allah Taala cabut nyawa di keluarga dia redha. Macam tu ke Puan Wan Nur Aini? Ya kot. Sebab redha ni mereka gembira, suka, redha, gembira. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Allah redha dengan mereka. Maksudnya Allah gembira dengan mereka. Okey. Saya rasa salah faham bahasa Melayu je kot. Okey. Saya terjemah. Mereka bergembira dengan sebab bahawa mereka berada bersama orang yang tinggal dan telah dikunci mati atas hati-hati mereka, maka mereka tidak memahami. Okey. Orang-orang Islam, kita akan masuk dalam surat ni, yang tak terpilih untuk pergi perang Tabuk.
kerana susah, tak ada kenderaan. Memang betul-betul susah, tak ada kuda seekor pun, tak ada unta pun, kedai pun tak ada juga. Memang betul-betul susah. Ataupun kerana uzur, buta, cacat, ataupun kerana orang yang sedang sakit, maka mereka termasuk golongan khawalif. Setengah tafsir terjemahkan khawalif apa? Wanita-wanita yang tidak pergi berperang. Jadi, sepatutnya orang yang tak pergi perang, orang Islam, pertama kena ada rasa sedih sebab tidak terpilih pergi berperang. Yang kedua, kalau tak ada rasa sedih pun, kena rasa malu. Kena rasa malu. Kenapa malu? Aku lelaki tapi duduk sini. Patutnya time ni, aku kena pergi perang macam lelaki-lelaki lain. Tapi time perang, aku duduk kat rumah. Ini bukan lelaki. Dr. Hamka tulis dalam buku dia, ada seorang pengarang orang Belanda, nama dia Zane Graf. Z-E-N-T-G-R-A-F. Zane Graf. Dia karang buku tajuknya Aceh. Tajuk buku dia Aceh. Tajuk buku dia tu Aceh. Orang Belanda kan dulu, dia kat Indonesia perang dengan Belanda kan. Aceh. Dia kata ada satu hari, askar-askar Belanda ni pergi round kampung. Masa tu gerakan yang menentang Belanda dipanggil Muslimin. Gerakan nama kumpulan tu kumpulannya Muslimin. Kalau kita sekarang kita panggil Mujahidin kan, kita panggil Mujahidin. Kita panggil apa lagi kita panggil Mujahidin, Jihadis, perkataan kita sekarang. Zaman tu, zaman peperangan Aceh dengan Belanda tu, mereka menggelar kumpulan-kumpulan yang keluar menentang orang Belanda ni dipanggil Muslimin. Jadi Zane Graf tulis dalam buku dia, satu hari askar-askar Belanda ni masuk ceruk-ceruk kampung, cari lelaki-lelaki yang join kumpulan Muslimin. Cari lelaki-lelaki yang join kumpulan Muslimin. Maka kat kampung tu, askar-askar Belanda ni hanya nampak kanak-kanak dan wanita. Kanak-kanak dan wanita di kampung. Lelaki-lelaki tak nampak sebab lelaki semua pergi keluar join kumpulan Muslimin nak lawan tentera Belanda. Lalu beberapa orang tentera ni tengok seorang wanita Aceh sedang tumbuk padi. Okey, sedang tumbuk padi. Lalu dia pun tanya, ada lelaki tak dalam rumah kamu ni? Ada lelaki tak dalam rumah kamu ni? Tak ada. Dijawab tak ada dengan keadaan marah dan pukul kuat-kuat lagi lah padi tu. Jadi cara jawab dia menyebabkan askar-askar Belanda ni sangsi. Lain macam jawab tak ada, macam ada je. Mereka pun masuk rumah. Mereka masuk rumah, cari tengok ada lelaki duduk buah katil seorang. Dia pun tarik lelaki tu buat keluar, dia tanya oleh perempuan tadi, kamu cakap tak ada lelaki, ni apa ni? Maka perempuan ni jawab apa? Demi Allah aku tak tipu. Demi Allah aku tak tipu. Lelaki sekarang ni tak ada seorang pun kat kampung aku, melainkan semua pergi keluar. Tapi itu ni bukan lelaki. Lelaki sekarang semua pergi keluar. Dia jawab macam tu. Orang askar Belanda tanya, tapi itu ni bukan lelaki ke? Lelaki sekarang semua pergi keluar pergi perang. Jelas tak maksudnya? Walaupun dia tahu ada lelaki dalam rumah dia menyuruh adik dia tu, lelaki tu bukan suami dia, adik dia. Dia tak anggap pun sebagai lelaki. Dia tak anggap pun sebagai lelaki. Dia kata demi Allah aku tak bohong. Sebab sekarang lelaki semua keluar pergi perang. Tapi itu ni apa? Dia tak pergi perang, maksudnya dia bukan lelaki lah. Dia tak pergi perang, maksudnya dia bukan lelaki. Nampak? Orang-orang zaman dulu, semangat jihad dia kuat. Lelaki tu malu nak tunjuk muka, bukan sekadar pada askar, pada orang yang ada kat situ pun malu tunjuk muka. Sebab apa? Tanya orang lelaki semua keluar pergi perang, awak duduk rumah congok dengan anak bini, awak tak layak dipanggil lelaki. Awak tak layak dipanggil lelaki. Ada sahabat saya kahwin, baru kahwin, Masya Allah. Dia cerita sekadar borak-borak. Dia baru kahwin. Okay? Subuh tak pergi solat Jumaat. Empat mentua dia tanya dia, baru kahwin. Saya kahwin. Dalam minggu pertama kahwin tu, tak pergi solat Jumaat subuh. Empat mentua dia tanya dia, hang pun uzur macam bini hang juga ke? Minggu pertama kahwin dah kena solat dengan empat mentua dah. Maksudnya lelaki subuh-subuh kena solat di masjid. Tiba-tiba dia ni ustaz solat subuh kat rumah. Ni sebelum PKP ni, cerita lama dah ni. Okey, ustaz solat subuh kat rumah. Pak mentua dia tanya, hang pun uzur macam bini hang juga lah. Maksudnya kalau lelaki solat kat rumah, kita kata hukumnya sama macam perempuan lah.
Hukumnya sama macam perempuan. Okey, kecuali ada urusan lain tu tak apalah. Okey, ada kelas macam kita tak apa. Ni tak. Time solat duduk kat rumah dengan anak bini, lepas tu solat kat rumah. Tak apa pergi masjid surau. Hukum macam perempuan. Jadi, nak ceritanya, sepatutnya kalaulah tak boleh pergi perang, kena ada perasaan malu. Ini orang lelaki semua pergi perang ni. Tapi aku duduk dengan geng perempuan-perempuan, aku tak rasa malu. Macam zaman sebelum PKP, time solat Jumaat kat kedai makan, perempuan-perempuan terlihat tengah hari yang kerja office, makan, tak apa. Time solat Jumaat, pukul satu suku, perempuan duduk kedai makan, tengah makan, time solat Jumaat, ada perlu rasa malu ke? Ada perlu rasa bersalah ke? Nak malu apa bersalah? Apa dia perempuan? Dia tak kena wajib solat Jumaat pun. Tapi lelaki, time solat Jumaat duduk kedai makan lagi sambil makan. Dalam dosa pada Allah Ta'ala. Yang kedua, tak rasa malu langsung pada orang tengok dia. Tak ada perasaan malu langsung. Pekerja kedai makan tu pun semua yang lelaki berhenti kerja, pergi solat Jumaat kejap. Kerja kedai makan yang lelaki, yang tolong ambil order, yang tolong hantar makanan tu pun berhenti sekejap kerja, pergi solat Jumaat. Dia relax-relax ada duduk situ, tanya makan, tanya solat Jumaat, makan. Tak malu langsung. Jadi Allah Ta'ala kata, mereka ni segembira duduk dengan orang-orang yang tak pergi. Patutnya kena rasa sedih sebab tak pergi. Yang kedua, kena rasa malu tak pergi. Sedih tak pergi, malu tak pergi. Itu perasaan orang mukmin kena ada. Okey, sedih tak dapat buat baik, malulah. Kawan-kawanku yang sembahyang dengan aku semua dah masuk kelas Quran, kelas tajwid, kelas taraki, kelas tadabbur. Aku seorang je, rumah aku duduk kedai kopi lagi. Isap rokok. Rokok pagi sampai pukul 11 balik jap. Pukul 3 masuk balik kedai mamak sampai maghrib. Malu Orang-orang lain yang sembahyang dengan aku yang dah pencen, semua dah khatam Quran 4-5 kali. Aku ni dah pencen tapi tak khatam Quran sekali pun lagi. Kena ada perasaan malu. Kena ada perasaan malu. Kalau ada perasaan malu tu baik. Kalau tak rasa apa pun, biarlah dia nak ngaji, baguslah. Tapi kita yang dah sebaya dengan dia, pandai mengaji, tak pandai mengaji, tak rasa apa pun, itu bukan perasaan. Itu kita kata bukan benda yang patut dibanggakan. Jadi orang mukmin kena ada dua sifat. Bila tak dapat buat kebaikan. Pertama sekali, sedih sangat. Sekurang-kurangnya kalau tak mampu sedih, kena perasaan malu. Malu tak buat baik. Orang solat Jumaat duduk kedai makan tengah hari, malu. Munafik ni, pertama sedih, jangan harap sedih. Minggu lepas kita jumpa ayat-ayat yang ke-81, gembira. Fariha tu, mereka gembira. Yang kedua, radu ni maksudnya, mereka gembira, tak ada perasaan malu pun. Tak ada masuk radu kat sini, mereka tidak ada perasaan malu pun. Mereka duduk bersama dengan golongan-golongan perempuan. Lelaki sepatutnya, kalau dalam satu tempat tu, dia seorang lelaki lain sama perempuan, naluri lelaki malu. Tempat ramai perempuan malu. Maka tempat lain lah, tempat yang ada campur lelaki perempuan ke, ataupun tempat ramai lelaki ke. Lelaki ada perasaan macam tu. Mereka ni hanya golongan minoriti, belah-belah orang, 14 orang menurut Qatadah, tak pergi perang dalam keadaan tanpa alasan. Kalau orang buta, orang miskin, orang tahu dia buta, orang tahu dia miskin, tak pergi, dia tak perlu malu. Ini sehat tubuh badan, kenderaan semua ada, tak pergi perang, tak ada perasaan malu. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa tak malu Soalan dia, kenapa tak malu Tak ada perasaan malu langsung. Jawapan dia ni, Allah Ta'ala dah kunci mati hati mereka. Allah dah kunci hati, perasaan malu tak ada langsung. Perasaan bersalah tak ada, perasaan belas kasihan tak ada, perasaan rasa macam tak patut buat macam ni, tak ada. Orang Yahudi bunuh budak-budak kecil, bunuh anak orang Islam tanpa alasan. Orang Yahudi bunuh budak-budak, bunuh orang Islam ini tanpa alasan. Ada rasa bersalah? Ada rasa tak patutlah kita kena berhenti orang ni? Tak ada. Tak ada rasa bersalah langsung. Tak ada rasa kasihan langsung. Sebab apa? Allah kunci hati mereka. Tengok muka surat 104 104. Orang Yahudi mereka tahu mereka salah lawan Nabi. Mereka salah, mereka reject Nabi. Tahu. Tapi tak rasa nak taubat pun. Tengok muka surat 103 ayat atas sekali. 103 ayat atas sekali. Tolong baca Puan Mainun. Tolong baca Puan Mainun boleh? Ayat atas sekali 103. Ayat 155. Ustaz, 10 page. Page 103 lah. Page 103. Ayat 155. 103 ayat 155. Ya. Maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah
serta kerana mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya. Kerana itu hanya sebahagian kecil dari mereka yang beriman. Mereka tahu mereka kufur lawan Nabi. Mereka tahu mereka kafir bila tak menerima Nabi. Mereka tahu mereka akan berdosa besar kalau cuba nak bunuh Nabi. Tapi buat juga. Kenapa buat juga? Sebab hati Allah Ta'ala dah kunci. Samalah hari ini orang Islam pun. Orang Islam yang tak malu buat dosa depan-depan. Tak malu lelaki perempuan yang tak kahwin lagi buat benda pelik-pelik depan orang ramai. Okey, buat dosa tu salah. Okey, buat dosa maksiat tu salah. Tapi sekurang-kurangnya bila ada perasaan malu-malulah nak buat depan orang. Malulah nak buat depan orang ramai, malu-malu. Sebagai manusia normal malu. Tapi bila Allah Ta'ala dah kunci hati, Allah Ta'ala dah kunci hati ni, tempat yang patut rasa malu tak rasa malu. Buka aurat tak malu. Okey, buka aurat depan orang tak malu. Berpegang-pegang tangan, buat benda-benda tak elok depan orang pun tak ada rasa malu. Kalau suami isteri tak apalah, ni bukan suami isteri. Okey, buat asyik-asyik yang kita kata na'udzubillah min zalik, tak rasa malu langsung. Walaupun depan orang itu bukan orang Islam, mungkin orang kafir, non-Muslim depan dia, tapi sebagai manusia kena ada perasaan malu. Masalahnya, kenapa tak ada perasaan malu? Ni jawapan dia. Sebab Allah dah kunci hati mereka. Okey, orang yang dah ditangkap bersalah, okey, patutnya rasa malu, tak nak buat dah. Dah kena tangkap, buat satu kesalahan kena tangkap, dilepaskan, buat lagi kesalahan tu. Tak malu ke kena tangkap? Tak malu ke masuk berita muka depan sekali? Tak malu ke orang cerita pasal awak pagi, petang, siang, malam? Okey, hati dah kena kunci, perasaan malu tak ada langsung. Perasaan malu buat dosa maksiat tak ada langsung. Dulu, orang segan nak tunjukkan pada orang ramai yang dia ni menyerupai lelaki atau menyerupai wanita. Sekarang tak, berbangga-bangga orang yang menyerupai lelaki menyerupai wanita, berbangga-bangga tunjuk kat orang yang dia ada perasaan sifat tersebut. Sedangkan dilaknat oleh Allah dan Rasul. Tak malu ke? Jangan tanya bab malu tak malu. Bila Allah dah kunci mati hati seseorang tu, jangan tanya soalan mereka. Tak malu ke? Awak tak malu ke orang tengok awak macam ni? Awak tak malu ke orang anggap awak macam ni? Tak. Orang yang hati dia masih terbuka untuk menerima kebenaran, untuk membuang kebatilan dalam hati mereka masih terbuka, boleh cakap pasal malu tak malu. Tapi orang yang hatinya Allah Ta'ala tutup, ceramahlah 5-6 minggu pasal dia pada tajuk bab malu ni, mereka tak ada rasa malu. Buka aurat tak malu, buat maksiat tak malu, buat dosa kesalahan tak malu, muka terpampang depan TV, depan surat khabar, buat salah ni tak malu pun. Relax, tak malu pun. Sebab apa? Pertama, Allah Ta'ala kunci hati mereka. Yang kedua, ramai penyokong. Betul kan? Penyokong dia ramai, supporter dia ramai. Dia memang bersalah pun. Dia memang pendosa pun. Dia memang ahli maksiat pun. Tapi penyokong dia ramai. Penyokong dia tak kisahlah. Di kalangan orang Islam atau bukan Islam, penyokong dia ramai. Maka dia tetap tak malu. Jadi, orang munafik yang tak pergi perang zaman Nabi, lelaki, sehat, ada kemampuan. Pertama, mereka gembira sebab tak pergi. Yang kedua, mereka tak malu pun. Nak cakap apa, cakap yang penting aku tak pergi. Na'udzubillahi min zalik. Seterusnya, ayat 88. Lakin tetapi, jadi ingat, orang yang Allah Ta'ala kunci hati mereka, mereka tak rasa malu. Yang kedua, mereka tak faham. Kalaulah seseorang sangat-sangat faham tentang pentingnya jihad, kalaulah seseorang sangat faham betapa nilainya jihad, dia akan usaha sungguh-sungguh supaya dapat pergi jihad. Dia usaha sungguh-sungguh supaya dapat pergi jihad. Kalau terdapat dia sedih sangat. Dia sedih sangat. Sebagaimana orang yang sedih tak dapat duit. Sebagaimana orang sedih tak dapat makanan. Sebagaimana orang sedih tak dapat apa yang dia nak kat dunia ni. Macam itulah orang yang faham nilai jihad. Dia akan sedih sangat tak dapat pergi jihad. Orang tak faham. Relax. Sahabat-sahabat Nabi SAW dalam kitab-kitab beritahu, dalam kitab hadis, saya lupa nama kitab tu. Sahabat-sahabat Nabi ni bila terlepas solat Jumaat, bukan tak semayang, terlepas solat jemaah, pergi-pergi orang dah habis semayang, mereka bersedih kemurungan seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh harta benda dan nyawa. Bagaimana reaksi orang yang hilang harta benda dan nyawa? Mungkin ada sahabat-sahabat pernah pergi Aceh masa Aceh kena tsunami.
Contoh, masa Aceh kena tsunami, bagaimana reaksi muka seorang yang family dia habis mati, rumah dia habis hanyut? Boleh nak senyum? Boleh nak ketawa? Tak boleh nak senyum, nak ketawa langsung masa tu. Samalah juga sahabat-sahabat bila miss solat Jumaat, mereka punya murung macam tu. Sebab apa Sebab mereka faham nilai solat Jumaat. Bila-bila lagi Jumaat bersama Nabi SAW. Kita sebab tak faham, sebab betul-betul tak memahami nilai solat Jumaat, nilai solat awal waktu. Relax tayang azan tengok TV. Kau gelak-gelak. Tayang azan bergembira, sembang benda merapu. Relax. Sebab tak memahami nilai solat Jumaat. Orang munafik dalam ayat ni tak memahami bab perang. Kita orang Islam tak memahami nilai pahala di sisi Allah. Setahun tak khatam Quran langsung. Setahun hidup kat atas muka bumi Allah. Tak pernah khatam langsung Quran, kitabullah. Tak rasa apa pun. Sebab apa? Sebab tak faham nilai. Sebab tak faham nilai. Sama macam budak-budak. Budak-budak, dia ambil barang kemas mak dia, campak dalam tong sampah. Okey, budak-budak ambil handphone ayah dia, campak dalam mangkuk tandas. Kita boleh marah dia? Tak boleh marah. Dia budak-budak. Dia tak faham nilai barang kemas yang mahal. Dia tak faham nilai handphone kita yang mahal. Dia campak suka hati. Tak apa, dia budak. Tak macam mana dia budak? Kita dah dewasa, orang Islam tahu pahala baca Quran. Tahu pahala solat Jumaat. Tahu dosa buat tu, dosa buat ni. Tahu. Tapi kerana benar-benar belum memahami, maka tak rasa bersalah pun kalau buat. Tak rasa kemurungan pun kalau tertinggal kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi semoga Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, apa Nabi sebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak kebaikan yang banyak pada dia, Allah bagi dia kefahaman agama. Kefahaman agama bukan sekadar tahu hukum hakam, ni haram, ni wajib, ni harus makruh, tak. Kefahaman agama adalah orang yang faham nilai-nilai agama. Dia faham betapa besarnya nilai tutup aurat. Dia faham betapa besarnya nilai jaga mulut. Dia faham betapa besarnya nilai sedekah. Maka orang macam ni bila Allah Taala bagi dia kefahaman agama, dia tahu apa betul buat sekarang. Dia tahu apa tak betul buat sekarang. Tu orang yang dapat kefahaman agama. Sebab tu yafqahu ni, kita bincang pasal faham ni. Apa doa kita nak baca masa tahnik baby? Okey, tahnik baby ni bagus cari orang alim. Nah, kalau tak ada orang alim, pak sendiri boleh buat, mak sendiri boleh buat. Ambil kurma, gigit sikit, keluarkan sikit kurma yang kita gigit tu, letak kat langit-langit anak tu, bayi tu baca Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, bagilah dia faham agama. Ingat, faham agama bukanlah maksudnya dia pakar pak mazhab, dia faham agama. Tak. Orang yang faham agama adalah orang yang tahu apa patut buat sekarang. Orang yang tahu apa tak patut aku buat sekarang. Tu orang faham agama. Sebab kalau faham agama tu orang yang pakar pak mazhab, iblis lagi faham agama. Iblis lagi faham agama pada kita, ilmu dia lagi banyak pada kita, iblis tu. Tapi dia tak buat apa Allah nak dia buat, dia buat apa yang Allah Taala tak suka dia buat. Itu tanda tak faham agama. Okey, baik, seterusnya ayat 88 ayat 88. Lakin tetapi ar-rasul dan allazina, orang-orang yang amanu beriman, ma'ahu bersamanya, jahadu, mereka berjihad bi dengan amwalihim, harta benda mereka, wa dan anfusihim, diri-diri mereka, wa dan ulaika mereka itu lahum, bagi mereka al-khairat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Al-khairat plural kepada khair. Al-khairat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Various good thing in the world and the hereafter. Okay. Wah dan ulaika mereka itu hum mereka lah al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Tolong baca ayat 88 ni, terjemahan dia. Puan Rosna Hussein, tolong baca. Puan Rosna Hussein, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjihad dengan harta benda mereka,
dan diri-diri mereka, dan mereka itulah bagi mereka kebaikan yang banyak, dan merekalah orang-orang berjaya. Okey, baik. Ayat tadi Allah Taala cerita pasal orang munafik, mereka tak faham. Mereka tak faham. Mereka tak faham. Jadi mereka akan relax je, tak pergi perang jalan Allah Taala. Lawan dia orang-orang yang faham. Siapa orang yang faham nilai jihad? Siapa orang faham nilai mati syahid? Nabi dan orang-orang beriman. Mereka faham benar nilai jihad jalan Allah. Mereka faham benar nilai infak harta jalan Allah. Mereka faham benar nilai korbankan diri, harta, masa dan nyawa di jalan Allah. Mereka faham, maka mereka sanggup. Orang yang faham, orang tu sanggup. Orang yang tak faham, orang tu tak sanggup. Betul kan? Ada kadang-kadang benda tu mahal. Kita bukan ahli. Kita kata bazir beli benda-benda macam ni. Okey, bazir beli benda-benda macam ni. Kita tak faham, kita bukan ahli. Tapi ahli, mereka tahu nilai, mereka tahu tahap barang tersebut, mereka sanggup keluarkan duit yang banyak untuk beli benda tersebut. Okey, kita tengok orang beli joran tahu, joran mancing. 2,000, oh mahal 2,000. Kita bukan ahli. Kita bukan habis duit untuk makan je semua. Makan tu, makan ni. Kita faham nilai sedap makanan tu. Kita dengar orang beli joran harga 2,000, mesin dia saja 2,000. Mahal. Saya pernah dengar orang beli mesin harga 13,000. Orang mancing kat laut, harga mesin joran tu 13,000. Allah, lagi terkejut buruk saya dengar. 13,000. Kita tak faham nilai seronok mancing. Kita tak faham seronoknya mancing macam dia faham. Dia faham nilai seronoknya mancing, nilai zuknya mancing, sanggup keluar duit banyak-banyak. Dia faham. Kita tak faham, bazir. Minat agak mancing tapi joran 100, 200 lebih okeylah. Ini joran sampai 13,000 mesin saja, bazir sungguh. Kita cakap kita sebab kita tak faham. Dia faham, dia sanggup keluarkan duit. Sama juga beragama. Orang yang tak faham nilai agama, bazir je buat tu, bazir je buat ni, bazir je beli tu, bazir je beli ni. Kita tak faham. Orang faham nilai agama, dia akan keluarkan lagi banyak duit untuk benda tersebut. Dia akan keluarkan banyak lagi harta untuk benda tersebut. Okey, ada orang yang kerja biasa. Dia sibuk bekerja lagi tapi kelas agama, masya-Allah, seminggu 5-6 kelas agama. Hari Isnin kelas tu, Selasa kelas ni. Tak penat ke kita tanya soalan? Kita ni ustaz tanya soalan, tak penat ke? Tak apa, ustaz pernah sekejap kat dunia, kat akhirat mudah-mudahan dapat pahala banyak. Masya-Allah. Jawapan orang awam. Ya Allah Taala bagi kefahaman agama, sanggup korbankan rehat, sanggup korbankan masa lapang untuk belajar agama, untuk buat banyak amal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala bagi kefahaman agama. Jadi orang yang Islam tak amal agama lagi ni, kita jangan kutuk mereka, cela mereka. Kita set dalam fikiran kita, mereka kurang faham agama. Orang Islam tapi tak sembahyang. Orang Islam tapi tak tutup aurat. Orang Islam tapi buat maksiat pagi petang siang malam. Kita cakap pada diri kita, dia bukan jahat, dia tak faham agama. Jadi tugas siapa nak bagi mereka faham? Tugas kita lah. Yang Allah Ta'ala bagi sikit kefahaman agama ni, cuba untuk fahamkan mereka. Apa kita faham sampai kita sanggup jaga semayang? Apa kita faham sampai kita boleh tutup aurat? Apa kita faham sampai kita belajar agama 5-6 kali seminggu? Apa kita faham tu? Sampaikan pada mereka. Mudah-mudahan mereka faham juga. Okey, baik. Ayat sebelum ni Allah cerita tentang orang tak faham. Ayat sekarang Allah cerita tentang orang yang faham. Siapa orang yang faham? Rasul dan juga orang beriman. Oleh kerana mereka faham nilai jihad, oleh kerana mereka tahu nilai jihad di sisi Allah, mereka walaupun boleh nak bagi alasan, ada anak kecil juga, ada kebun juga, ada bisnes juga, buah-buahan nak menjadi juga, panah juga, boleh bagi alasan. Tapi mereka faham nilai, mereka sanggup buat. Mereka faham nilai, mereka sanggup buat. Allah Ta'ala kata untuk mereka lah kebaikan-kebaikan. Yang geng-geng sahabat Nabi yang perang dengan Nabi di Tabuk ni, mereka sebenarnya faham kenapa? Mereka dah pun menghadapi kesusahan sejak awal bersama Nabi di Mekah dulu lagi. Masyarakat Mekah dulu dah menghadapi kesusahan bersama Nabi, jadi mereka faham nilai perang di bersama Nabi. Mereka tahu orang-orang Islam yang beriman bersama Nabi ni, yang asal pada Mekah, mereka tahu kalau kita tak pergi berperang ni, musuh akan datang, musuh akan conquer kita, musuh akan hina kita sehina-hinanya. Jadi mereka ni dah faham, mereka ni telah pun faham nilai betapa teruknya duduk bawah orang kafir, sebab tu mereka sanggup pergi perang.
Orang Madinah, orang munafik, mereka tak faham betapa susahnya duduk bawah orang kafir, maka mereka tak sanggup pergi perang. Samalah juga hari ni, contoh anak-anak kita ni, yang sekolah lagi ni, dapat duit habis, dapat duit raya 500, pop habis terus. Dapat duit raya 1000, beli telefon, habis terus nak buat main game. Dapat duit raya 2000, beli mainan game 2-3 dekat harga 2000, habis terus. Jadi mereka tu tak faham nilai mata wang. Maksudnya apa? Mereka tak rasa susah cari duit. Mereka tak rasa susah cari duit, mereka tak faham nilai duit, jadi dapat tu 1000 habis 1000, tak rasa apa pun. Dapat 1000 habis 1000, tak rasa apa pun. Sebab mereka tak faham nilai susah payah cari duit. Nanti bila anak-anak kita dah jadi mak, jadi ayah, barulah mereka berkira betapa bezanya harga RM1 dengan RM1.20. Barang kat kedai tu RM1, kedai RM1.2. Begini kat kedai RM1 tu lah. Kita kata lah RM20 pun berkira. Ya, sebab kita dah tahu susah payah cari duit, kita akan berkira RM20 tersebut. Anak-anak kita faham, anak kita tak faham. Sebab tu mereka tak kisah pun membazir. Jadi sahabat-sahabat mereka faham nilai jihad. Kat dunia lagi mereka dah faham kalau kita tak jihad, apa akan berlaku? Kita akan dikonquer. Tak guna kita tak pergi perang, sebab nak duduk relax dengan family. Musuh datang serang, habis kita jadi hamba, family pun jadi hamba musuh. Nak macam tu. Baik kita pergi perang. Kita akan selamatkan diri kita daripada kehinaan kat dunia, ke akhirat, Masya Allah. Lagi banyak kebaikan Allah Ta'ala nak bagi. Sahabat-sahabat yang faham nilai jihad, mereka sanggup pergi perang walaupun baru kahwin. Baru kahwin. Hazalah radhiyallahu anhu baru kahwin pergi perang, mati kat peperangan. Malaikat sahabat Rasulullah SAW panggil dia Ghasilul Malaikah. Malaikat mandikan dia. Jenazah Hazalah radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab faham nilai jihad jalan Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ketika mana Allah Ta'ala masukkan ahli syurga, roh-roh mereka dalam rongga-rongga burung berwarna merah, warna hijau, bertinggi di atas lampu-lampu di arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tanya, hal raditum, suka tak? Mereka jawab, qad radina, wa ma lana la narda, wa qad a'taitana ma lam syai'an ma lam yu'ti li ahadin min qablina. Allah tanya, suka tak duduk dalam syurga ni? Maka ahli syurga jawab, ya Allah, kenapa tak sukanya? Engkau telah berikan pada kami sesuatu yang kau tak bagi pada orang lain pun. Orang mati syahid jawab, di syurga. Maka Allah Ta'ala kata, minta lagi-lagi apa nak minta. Dia kata, tak ada apa dah nak minta, dah dapat seronok ni. Allah Ta'ala tanya lagi, minta lah apa nak minta. Soalan kedua, mereka jawab tak ada apa. Kali ketiga Allah Ta'ala tanya, minta lah apa nak minta. Mereka pun jawab, ya Allah, kami ni kalau boleh tak nak apa dah. Tak nak minta apa dah, sebab kau dah bagi terbaik dah ni. Paling hebat dah ni kau bagi. Cuma kalau kau nak bagi juga, ya Allah, bagilah peluang pada kami untuk kembali semula kat dunia. Kami nak berperang lagi, nak mati syahid lagi. Kami nak berperang lagi, nak mati syahid lagi. Itu permintaan ahli syurga kat syurga. Sebab apa? Sebab faham. Sebab apa? Sebab mereka faham. Dia oleh kerana orang munafik tak faham, kita pun kurang faham. Belum tentu kita sanggup nak korbankan diri kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu penting kefahaman agama bila ada dalam diri kita. Seterusnya, A'adda telah menyediakan. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Lahum bagi mereka. Jannatin, syurga-syurga. Jannatin, syurga-syurga. Okey, tajri yang mengalir. Min daripada tahtiha bawahnya. Al-anhar, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal. Fiha, di dalamnya, dalam syurga tu. Zalika, demikian itulah. Fauzu, kejayaan. Al-azim, yang besar. Tolong terjemahkan ayat kita ni. Tuan Haji Muhammad Rashid, terjemahkan Tuan Haji Rashid. Telah menyediakan oleh Allah bagi mereka syurga-syurga yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kejayaan yang besar.
Okey. Ayat 88 tadi Allah sebut muflihun. Ayat 88 tadi Allah Taala sebut muflihun, berjaya juga kan? Muflihun tu. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Daripada perkataan daripada perkataan falah tu keluarlah muflihun, berjaya. Daripada perkataan falah keluarlah perkataan falah. Apa dia falah? Petani. Petani ni dia ada kejayaan. Bila kejayaan dia? Bila dia dapat hasil. Bila dapat hasil. Okey, baik, ayat 88 tadi saya lupa nak terangkan. Allah Ta'ala kata bagi mereka kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dalam surah Ad-Duha Allah sebut pada Nabi SAW, walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah kata pada Nabi, akhir kamu lagi baik pada awal kamu. Pertama maksudnya akhirat lagi baik pada dunia, itu umum. Akhir untuk orang Islam ke akhirat lagi baik pada apa yang orang Islam dapat di dunia, kesusahan dan sebagainya. Yang kedua maksud ayat itu ialah akhir umur kamu, akhir keislaman kamu, akhir kamu, maksudnya akhir umur kamu lebih baik pada awal umur kamu. Apa maksudnya? Allah cakap pada Nabi Muhammad SAW, kamu pada awal-awal Islam kamu susah. Kamu susah pada awal Islam, ditindas, dihina, dicaci. Tapi penghujung hidup kamu, akhir-akhir umur Nabi SAW, Allah Ta'ala beri kemewahan pada Nabi dan orang-orang Islam. Banyak negara-negara dapat ditawan. Banyak negara-negara dapat dikongka. Ayat itu turun mengenai mimpi Nabi SAW. Nabi mimpi nanti umatnya akan dapat menawan banyak negara-negara. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat pada Nabi, bukan Nabi mimpi, diperlihatkan pada Nabi, nanti umat dia akan dapat tawan banyak negara-negara. Maka Allah turunkan ayat, wahai Muhammad, akhir lebih baik pada awal. Pertama, akhirat jauh lagi baik pada dunia yang kawan-kawan kamu dapat conquer tu. Yang kedua, hujung-hujung Islam lebih baik pada awal-awal Islam. Maksudnya, awal-awal Islam, asalnya orang Islam susah, minoriti. Akhir-akhir Islam, orang Islam kaya. Tengok zaman Umar radhiyallahu anhu, 2/3 dunia bawah tapak kaki orang Islam. Itu kita kata hujung-hujung orang Islam. Jadi, sahabat-sahabat faham. Susah dalam peperangan bukanlah susah yang sementara, tapi susah dalam peperangan adalah susah yang menjamin kesenangan di masa depan kat dunia dan juga masa depan dekat akhirat. Masa depan di dunia, masa depan di akhirat. Itu juga pelajar-pelajar yang belajar sungguh-sungguh adalah pelajar-pelajar yang faham tentang masa depan dia. Manakala pelajar-pelajar yang tak belajar sungguh-sungguh adalah pelajar yang tak faham masa depan mereka. Jadi kita minta tajuk faham ni. Okey, baik. Ayat 88 Allah guna muflihun, kejayaan. Manakala ayat 89 al-fauzu, sukses juga. Dua-dua terjemah orang putih successful dengan sukses. Sama je lah. Al-muflihun dengan al-fauzu. Baik, bezanya ialah al-muflihun, kejayaan yang dicapai di dunia. Kejayaan yang dicapai di dunia, manakala al-fauzu, kejayaan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ajul laka minal ula, akhirat lagi baik pada dunia kamu, tu satu. Yang kedua, hujung-hujung hidup kamu lebih baik pada awal-awal kesusahan kamu mula-mula menyampaikan Islam. Sebab itu surah seterusnya dalam surah Ad-Duha, surah selepasnya surah apa? Alam Nashrah ataupun Asy-Syarhu ataupun Al-Insyirah. Nama surah tu Allah sebut apa pada Nabi? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan ada kesenangan. Bersama kesusahan ada kesenangan. Dua kali Allah Ta'ala ulang. Allah nak kata, wahai Muhammad, susah kamu awal-awal ni, susah kamu awal-awal perang, awal-awal ditindas, awal-awal dihina ni, Allah Ta'ala akan bagi dua kesenangan. Pertama, kesenangan orang Islam di hujung-hujung umur kamu. Yang kedua, kesenangan orang Islam di akhirat kelak. Jadi kita pun kita beramal, kadang-kadang letih, kadang-kadang penat, kadang-kadang lemah semangat, pujuk diri kita. Inilah sumber kejayaan aku ke akhirat kelak. Kadang-kadang kita mungkin susah belajar agama, susah amal agama, mula-mula susah. Nanti hujung-hujung Allah Ta'ala, hujung-hujung hidup kita Allah Ta'ala akan bagi kesenangan.
Allah Ta'ala bagi kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Okey, baik. Minggu depan kita akan masuk ayat. Ada seorang satu kabilah di luar Madinah diketuai oleh Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ni dijumpa Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah, mereka orang Islam luar Madinah. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni tak boleh pergi perang. Sebab kalau kami pergi perang, puak-puak kami akan diserang oleh Bani Tai. Kabilah Bani Tai akan serang kabilah kampung kami. Jadi nanti isteri dan anak-anak kami akan jadi tawanan mereka. Dia boleh tak kami tak pergi perang? Allah Ta'ala beritahu pada Nabi bahawasanya alasan mereka alasan yang benar. Alasan mereka bukan dibuat-buat dan memang betul pun. Kalau mereka ikut Nabi nanti, kampung mereka akan diserang oleh kabilah Bani Tai, maka mereka Nabi bagi izin dengan alasan yang benar dan mereka tak dianggap bersalah oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk minggu depan insya-Allah. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak tajuk hari ni? Kalau ada boleh tanya, kalau tak ada kita berhenti dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Masih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah.